Oke, kita sambung lagi ke pembelajaran kita ke sejarah tingkatan 5 bab 2. Sekarang kita di 2.2 yaitu sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Apa itu penggubalan? Gubal. Oke, gubal itu orang yang menentukan. Oke, orang yang membuat undang-undang itu. Oke, pembikinan, pembuatan. Oke, kalau dalam bahasa undang-undang kita panggil gubal. Oke, ya. Apa itu perlembagaan persekutuan? Undang-undang tertinggi negara. Oke, perlembagaan. Oke, undang-undang tertinggi negara. Persekutuan siapa? Negara kita lah. Kita adalah negara persekutuan. Jadi dia digelar sebagai perlembagaan persekutuan. Ya, persekutuan negeri-negeri di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Oke. Oke. Nampak kan di Jatinegara bersekutu bertambah mutu kan? Itu bersekutu. Oke, maksudnya kita bergabung bersatu hati. Oke, berjuang bersama-sama menjadi satu identiti, itu maksudnya bersekutu. Oke, beza bersekutu dengan berkawan lah. Oke, bersekutu dia punya level paling tinggi sudah tuh. Oke, and then kita pergi kepada penggubalan perlembagaan persekutuan. Oke, mulanya pada 1877. 1877 hingga 1957 kemerdekaan tanah Melayu. Jadi diambil masa lebih kurang hampir 100 tahun juga lah. Dalam masa 80 tahun begitu untuk gubal perlembagaan persekutuan yang ada. Maksudnya 80 tahun itu dia berubah lah daripada yang asas yang kecil sampailah ke arah sampai kemerdekaan tanah Melayu 1957. Jadi pembentukan undang-undang dalam sebuah negara dilakukan oleh badan yang sah. Jadi maksudnya bukan sembarang lah, ada organisasi yang dipilih, yang diakui, yang sah untuk bentuk undang-undang sebuah negara. Jadi kalau di Malaysia badan perundangan kita dinamakan sebagai parlimen. Parlimen inilah yang buat nih undang-undang, yang gubal undang-undang. Mereka berkuasa penuh untuk membentuk undang-undang negara, yaitu parlimen. Jadi kalau contoh orang tanya, apakah organisasi, institusi yang berkuasa penuh untuk membentuk undang-undang negara? Jawapannya ialah institusi parlimen. Jadi sejak merdeka lagi, ahli parlimen yang main peranan untuk membentuk undang-undang negara. Meminda ni maksudnya ubah suai sikit. Jadi untuk menegakkan kedaulatan negara kita perlukan undang-undang. Undang-undang inilah kita perlukan untuk melancarkan pemerintahan negara, untuk menjaga kedaulatan negara. Supaya kita tahu mana yang boleh, mana tidak boleh, mana yang betul, mana yang salah. Jadi undang-undang yang dirasakan perlu kita muktamadkan di parlimen, lepas itu kita jadikan sebagai, kita masukkan dalam perlembagaan. And then kita ni sebagai rakyat, kita ikut sajalah apa yang pemimpin kita buat. Apa undang-undang yang mereka buat, berdasarkan kebijaksanaan mereka, kita follow saja kan. Jadi kalau di negeri-negeri selatan itu ada Charter of Justice kan, itu untuk melindungi penduduk. And then kalau di negeri Melayu pula dimulakan oleh negeri Perak. Jadi 1877 Majlis Mesyuarat pertama, Majlis Negeri Perak 1877 dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Jadi Majlis Negeri Perak inilah yang menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Kemudiannya peranan ini dimainkan oleh semua majlis negeri Melayu yang lain. Maksudnya Perak yang lebih duluan. Perak yang yang bilang orang yang pertama, mewujudkan satu organisasi jawatan kuasa untuk membuat undang-undang negara. Lepas itu negeri-negeri Melayu yang lain pun ikut juga. Apa yang dibuat oleh negeri Perak. And then seterusnya 1946 ini sebelum ini selepas Malayan Union tu kan. Jadi undang-undang di negeri Selat digubal oleh Majlis Undangan Negeri, manakala undang-undang di negeri Melayu Bersekutu digubal oleh Majlis Persekutuan. Jadi kalau di NNS Majlis Negeri, kalau di negeri-negeri Melayu Bersekutu Majlis Persekutuan. Jadi orang-orangnya nih, organisasinya nih yang buat tu undang-undang itu digelar sebagai majlis. Ada NNS Majelis Undangan Negeri lah. Kalau di negeri Melayu Bersekutu Majelis Persekutuan. Jadi beza nama tetapi fungsinya sama, menggubal
undang. Kalau negeri Melayu tidak bersekutu pula, digubal oleh Majelis Negeri. Lain nama kan, tapi tugasnya sama. Oke ya. Alright, ini dia Akta dan Ordinan Negeri Selat 1886. Oke, itu dia punya buku. Oke, jadi kalau mau jadi lawyer kena belajar sejarah lah. Jadi asas kepada untuk menjadi lawyer, belajar sejarah perundangan nih. Jadi maksudnya sejarah ni boleh dikatakan sebagai bilang orang asas, basic of the basic, bagi pelbagai bidang cabang pengetahuan. Geometri kah, sains kah, apakah kan kita kena belajar sejarahnya, siapa yang duluan, sejak bila yang dia bermula, di mana ia bermula. Itulah gunanya belajar sejarah. Even matematik pun, matematik, algebra, siapa yang kemukakan ide itu, siapa yang asaskan, kita kena tahu kan. Ilmu pelayaran, siapa yang asaskan. Nah, macam kita ni belajar sekarang, perundangan, orang bidang perundangan, peguam, hakim apa semuanya, mereka belajar sejarah dulu nih. Ini benda pertama mereka belajar, sejarah perundangan. Jadi kita ni sekarang sebenarnya siapa yang bercita-cita mau jadi lawyer, ini adalah langkah pertama, untuk Anda faham sistem perundangan negara. Sebab mau jadi lawyer kan mesti faham undang-undang, baru kita boleh menegakkan undang-undang kan. Even polis pun belajar undang-undang, dan kita sebagai rakyat kita kena faham undang-undang. Baru kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Jadi kita belajar dalam SPM ini, kita belajar sejarahnya dulu. Tengok melencong saja. Sambung 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini kita sudah belajar tingkatan 4 PTM, Persekutuan Tanah Melayu. Selepas yang Malayan gagal tu kan, bentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948, and then ini pembentukan sebuah persekutuan daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Jadi negara yang dinamakan sebagai Persekutuan Tanah Melayu ini ada dia punya perundangannya tersendiri. Ini gambarnya Raja Melayu bersama General Sir Walter Robert Templer, Gerald Templer katanya, Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu semasa Majlis Mesyuarat Raja-Raja ke-25. Di sini raja-raja bermesyuarat untuk bentuk perundangan Persekutuan Tanah Melayu. Alright, and then Merdeka Tanah Melayu 1957. Suruhanjaya perlembagaan ini dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya Rit. Suruhanjaya Rit ni mereka nilai yang merangka perlembagaan negara yang merdeka, negara Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Jadi yang Suruhanjaya Rit ini diketuai oleh Lord Reed. Ada beberapa hakim, pakar perundangan dari Pakistan, dari India, ada dari England. Mereka yang pakar-pakar ni semuanya ni pasal perundangan, yang pernah buat perlembagaan di negara lain, mereka dipanggil bentuk sebuah Suruhanjaya dinamakan sebagai Suruhanjaya Rit. Sempena nama ketuanya itu Lord Reed. Jadi mereka yang rangka perlembagaan negara. Sebab kalau kita mau bentuk sebuah negara, kita kena ada perlembagaan dulu. Macam mana negara kita ni? Siapa yang memerintah? Apa yang boleh? Apa yang tidak boleh? Apa hak rakyat? Di mana sempadan? Jadi orang ni yang membuat undang-undang, ataupun perlembagaan negara kita ni, orang asing, orang bukan orang tempatan. Itu orang-orang tu digelar sebagai Suruhanjaya Rit. Jadi perlembagaan persekutuan ini, Tanah Melayu 1957 ini disesuaikan dengan model Westminster. Westminster ni sistem parlimen British. Kita tiru daripada British. Jadi bila merdeka 31 Ogos 1957, jadi undang-undang ini, perlembagaan ini, perlembagaan persekutuan ini otomatik berkuat kuasa. Jadi apa yang diceritakan, apa yang perkara yang perlu ada, yang menjadi teras utama perlembagaan persekutuan. Yang pertama iaitu kerajaan persekutuan yang kukuh. Jadi mereka buatlah undang-undang. Macam mana untuk bentuk persekutuan yang kukuh. And then menjamin kedudukan raja-raja Melayu. Jadi dalam buku ini, Report of Operation Malaya ni kan, Constitutional Commission ni. Jadi mereka bincanglah, masukkan dalam perlembagaan bagaimana kedudukan raja-raja Melayu. Orang mention di situ, tulis di situ. Jadi sudah diakui, sudah bertulis, begitulah sekian-sekian kedudukan Raja Melayu. And then ketiga, menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Jadi dalam perlembagaan, orang Melayu ini haknya, kaum lain ini haknya. Jadi sudah tertulis, dalam perlembagaan.
Dan seterusnya, parlimen hendaklah mengandungi dua dewan, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi dalam buku perlembagaan itu sudah ditulis, parlimen mesti ada dua, satu Dewan Negara, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Siapa ahlinya, siapa yang boleh masuk, bagaimana cara dipilih. Jadi daripada yang basic itu dua dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara, ada lagi cabang-cabangnya dalam perlembagaan itu. Sampai sekarang dia makin bertambah, makin bertambah. Jadi maksudnya daripada buku yang mungkin kecil ini, jadi berapa, jadi satu almari sudah buku perlembagaan. Dan yang terakhir itu kewarganegaraan yang sama. Jadi undang-undang pasal kewarganegaraan. Maksudnya kita mau buat sebuah negara yang merdeka, wujudkan sebuah negara. Jadi kita kan ada syarat kerakyatan. Siapa yang menjadi penduduk negara Tanah Melayu ini? Siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh. Jadi semua itu ditulis dalam perlembagaan. Jadi itu sejarahnya. Jadi kesimpulannya di sini, kita punya sistem perundangan, itu perlembagaan persekutuan. Kita ikut daripada Westminster. Westminster, itu sistem perundangan British. Jadi walaupun kita tiru British semuanya, tapi sebenarnya kita pun ada undang-undang kita sendiri kan, macam tadi Undang Hukum Kadun Melaka apa semuanya itu. Kita sebenarnya ada undang-undang bertulis tersendiri. Bukanlah kita maksudnya ketinggalan tiada sistem perundangan dulu. Cuma bila datang penjajah, kita merdeka daripada British, jadi kita telah mencampurkan sistem perundangan yang tradisional itu kita campur dengan sistem model British, yaitu Westminster. Jadi sebab tu kita punya perundangan sekarang ni dia bercampur aduk. Sekejap nampak tradisional, sekejap nampak British punya kan. Sebab inilah sejarahnya. Sebab yang buat perlembagaan negara kita bukannya orang tempatan, iaitu orang asing. Jadi kita merdeka, tapi dengan syarat kita ikut sistem perlembagaan yang dibentuk oleh penjajah. Jadi itu saja untuk 2.2. Jadi untuk video seterusnya kita akan belajar apakah ciri utama perlembagaan persekutuan. Tadi ini kita belajar sejarahnya kan, macam mana boleh terbentuk perlembagaan persekutuan. Jadi 2.3 nanti kita bincang apakah ciri utama perlembagaan persekutuan. Apa basic kepada perlembagaan persekutuan negara kita ni. Alright, jadi itu saja. Saya harap kamu semua faham. Kalau tidak faham, tanya guru kamu. Jangan tanya saya. Boleh tanya saja, tidak ada masalah. Type saya di ruangan komen tu. Jadi kalau ada apa persoalan atau saya terlampau laju ke, boleh ulang balik video ni. Kalau kan kurang faham, ulang-ulang balik video ni. Tidak faham saya punya slang, tanya guru kamu. Right? Mereka lebih faham, mereka lebih pakar. Itu saja. Nanti lepas ni kita jumpa lagi di video 2.3, iaitu ciri utama perlembagaan persekutuan. Bye bye.